Assalamualaikum, salam sejahtera. Anda bersama saya Syaf Syukri dan ini Awani Sarawak. Kita saksikan antara fokus utama malam ini. Waktu operasi kedai makanan dan minuman dihadkan. Masih juga orang-orang awam yang masih tidak tahulah kenapa mereka masih bergerak di kawasan bandar ni. We need the cooperation of everybody to change personal behaviors, family behaviors, community behaviors. Hari kedua Perintah Kawalan Pergerakan menyaksikan rakyat Sarawak sudah makin peka mengenai perlunya arahan ini dipatuhi. Jika pada hari pertama masih ramai yang ingkar atau tidak faham dengan arahan ini, ada perubahan positif di hari kedua. Ikuti laporan wartawan Awani Sarawak Dayang Nur Izni Awang Zainal Abidin yang mengikuti operasi khas Polis Diraja Malaysia PDRM di sekitar Kuching. Tinjauan hari kedua menunjukkan masih ramai orang awam yang ingkar dengan Perintah Kawalan Pergerakan. Namun, demi memastikan rangkaian penyebaran wabak COVID-19 terputus, pihak polis terus bekerja keras dalam memastikan orang awam mematuhi arahan supaya kekal berada di rumah jika tiada urusan penting. Menurut Ketua Balai Polis Sentral Assistant Superintendent Ahmad Abang, operasi hari kedua melibatkan sekatan jalan raya yang dijalankan serentak di seluruh negara. Operasi ini akan terus dijalankan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan yang dikuatkuasakan sejak 18 Mac lalu. Masih juga orang-orang awam yang masih tidak tahulah kenapa mereka masih bergerak di kawasan bandar ni. Jadi kita buat sekatan jalan untuk tahu tujuan mereka keluar dari rumah. Adakah mereka beli barang keperluan, beli ubat ataupun sengaja mereka hendak melanggar Akta Perintah Kawalan yang dikeluarkan oleh Kerajaan Malaysia. Jelasnya meskipun hebahan telah dibuat menerusi media massa dan media sosial, namun masih ada pihak yang enggan mengambil peduli. Bagaimanapun, beliau berpuas hati dengan kerjasama yang diberikan para peniaga sekitar Bandaraya Kuching. Semalam ada kedai-kedai yang masih engkar tapi kita dah bagi arahan supaya mereka tutup kedai tersebut. Alhamdulillah mereka dah mengikut arahan, tapi hari ini pun mereka pun tidak ada yang melanggar arahan Perintah Kawalan tersebutlah. Dan dapati mereka menjual secara tapau sajalah. Ketika petugas keselamatan dan kesihatan mengambil risiko dalam memastikan COVID-19 tidak menjangkiti lebih ramai rakyat negara ini, orang ramai sewajarnya tidak memperlekehkan arahan yang diberikan. Dayang Nurizni Awang Zainal Abidin untuk Awani Sarawak. Waktu operasi bagi kedai dan gerai menjual makanan dan minuman dihadkan sehingga jam 8 malam sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan. Arahan ini melibatkan semua gerai menjual makanan dan minuman, kopitiam, kedai minum dan kedai makan di Sarawak. Perkara itu dimaklumkan Setiausaha Tetap Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak, Datu Antonio Katigalis menerusi surat bertarikh 18 Mac. Ia selaras dengan pengisytiharan Perintah Kawalan Pergerakan mulai 18 hingga 31 Mac 2020. Arahan berkuat kuasa sehingga tempoh waktu yang akan dimaklumkan kemudian. Susulan pengehadkan waktu operasi ini, pihak majlis turut diminta memastikan arahan masa penutupan ini dipatuhi. Sementara itu, premis perniagaan di bawah kawasan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU diarah tutup sementara sehingga 31 Mac berkuat kuasa serta-merta. DBKU dalam kenyataannya pada Khamis berkata, notis penutupan itu selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan. Antara premis perniagaan yang diarah tutup ialah Pusat Penjaja Aneka Rasa, Pusat Penjaja Anjuran Agensi Luar, Pasar-pasar malam, Pusat Hiburan, Panggung Wayang, Dobi Layan Diri dan Spa. Manakala, premis makanan boleh dibuka sehingga jam 8 malam dan hanya dibenarkan untuk perkhidmatan pandu lalu dan penghantaran dan bawa pulang sahaja. Bagi pemilik warung makanan di Kampung Selalang Sarike pula, perniagaan berjalan seperti biasa tetapi hanya melibatkan perkhidmatan bungkus dan bawa pulang. Jelas Siti Rokia Hotan, beliau tidak membenarkan pelanggan untuk menjamu selera di warung miliknya. Keadaan warung seperti biasa, ramai pelanggan setelah keluar Perintah Kawalan Pergerakan, cuma pelanggan hanya bungkus ataupun tapau saja dan tidak
duduk di warung. Hal ini untuk mengelakkan jangkitan COVID-19. Selain itu, ini juga harapan Siti Rokiah agar bekalan mentah seperti ayam, beras dan gula tidak terjejas. Harapan saya cuma satu, agar bekalan mentah yang saya perlukan setiap hari tidak terputus seperti ayam, beras, gula dan sebagainya. Harapan kami agar penyakit ataupun virus tu cepat pulihlah. Sementara itu, seorang pelanggan warung Zakaria Kasim menyokong penuh pelaksanaan perintah kawalan pergerakan itu. Walaupun berada di kampung Selalang yang tergolong dalam kawasan luar bandar, beliau turut ambil pendekatan mengawal pergerakan. Dengan atap pergerakan kawalan pergerakan yang digunakan oleh kerajaan pada masa kini dapat menyekat penyebaran COVID-19 di kawasan kampung kita ini. Dan pada masa sekarang ini saya terpaksa membeli makanan berbungkus daripada kedai ini bagi menghalang daripada kami berkumpul makan beramai agar virus ini tidak disebarkan. Pelaksanaan perintah kawalan sekarang sangat bagus untuk mengurangkan jangkitan COVID-19. Seperti yang kita lihat sekarang, warung ini tiada pelanggan yang duduk berkumpul seperti selalu. Macam saya tengah bungkus air untuk bawa balik. Saya berharap warga Malaysia pun dapat mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh kerajaan untuk kesejahteraan negara kita. Bagi penduduk di Rumah Panjang, Rumah John Ujang, Sungai Durin Sibu pula, mereka sudah bersedia dengan perintah kawalan pergerakan tersebut. Mereka telah melakukan persediaan selepas hebahan di media massa seperti televisyen dan media sosial berhubung perintah berkenaan. Bagi John Ujang, selaku tuai rumah, beliau telah mengarahkan semua penduduk di Rumah Panjang itu mematuhi perintah yang dilaksanakan. Arahan ini bagi pastikan persekitaran Rumah Panjang itu bebas wabak COVID-19 selain mengamalkan langkah-langkah kebersihan. Jadi bekalan makanan telah pun disediakan, telah membeli sendiri sebelum kawalan ini dijalankan. Jadi mungkin memang cukup untuk masa yang telah ditetapkan. Tapi kalau lebih daripada itu mungkin yang memang ada rumit untuk pasang di Rumah Panjang dari sebab bandar Sibu pun tidak jauh dari sini dan pergerakan ini memang terkawal. Jadi kami mesti berhati-hati lah. Okey. Sebab itu supaya semua telah dibagi tahu berkenaan dengan kawalan pergerakan ini. Ini memang patutlah dibuat supaya lebih banyak nyawa diselamatkan dari terkena barang macam tu penyakit itu memang cepat berjangkit. Dan bagi penduduk di Rumah Panjang itu, Jacqueline Seeking, ini merupakan masa sesuai untuk diluangkan bersama keluarga tersayang. Biasanya penduduk di Rumah Panjang John Ujang ini bekerja di kebun masing-masing. Tetapi semenjak perintah kawalan pergerakan ini dilaksanakan, tuan rumah memang sudah mengarahkan agar setiap penduduk diam di rumah masing-masing, tidak pergi ke mana-mana. Jadi barangan keperluan pula kami beli di kedai runcit, iaitu di Pasar Durin, berbanding pergi ke Sibu kerana jarak dari Durin ke Bandar Sibu agak jauh, iaitu 48 km. Dalam tempoh perintah kawalan pergerakan ini, kami memang meluangkan masa bersama-sama keluarga dan saling mengingati satu sama lain untuk sentiasa menjaga kebersihan, terutamanya mencuci tangan dengan cara yang betul. Rumah John Ujang yang terletak di Sungai Durin Sibu mempunyai 42 pintu. Jarak rumah John Ujang ke Bandar Sibu juga adalah 48 km. Tinjauan awani Sarawak ke beberapa rumah panjang di Kampung Padawan pagi tadi, suasana cukup lengang, sunyi dan tiada satu pun penghuni berkumpul berbanding sebelum ini. Kebanyakan mereka yang kami temui akui pelaksanaan perintah kawalan pergerakan kerajaan baru-baru ini tepat dengan masanya sebelum kes wabak COVID-19 ini terus berleluasa.
Memang duduk rumah lah. Mereka penuh maki penuh. Penuh kan di ke pasar pun dah tungang. Para menteri yati orang tak nang doda ruah. Di man kah di main kah anu di dapur dengan mudah tungang. Jadi paksa nak mesti jaron. Ya, kami akur dengan keputusan kerajaan terhadap perintah kawalan pergerakan ini untuk tinggal di rumah. Kerana kami di Rumah Panjang pun tiada masalah. Kita sama-sama untuk beri kerjasama kepada pihak kerajaan dalam membendung wabak COVID-19 ini agar wabak ini akan cepat lesap daripada negara kita demi untuk kesejahteraan kita bersama rakyat Malaysia. Sepanjang tempoh 2 minggu ini, masjid dan surau ditutup untuk sebarang aktiviti. Dalam tempoh ini juga, usaha pembersihan dan nyahkuman giat diadakan bagi pastikan rumah ibadah itu benar-benar bersih dan bebas COVID-19. Tidak ketinggalan Masjid Darul Hidayah di Kudurong, Bintulu. Setiausaha Masjid Darul Hidayah Ramli Saleh berkata, kerja pembersihan dibuat mengikut ketetapan yang dibuat Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Ikut arahan pihak Kementerian Kesihatan, pusingan pertama bila dah kering, then kita buat lagi pusingan yang kedua dan jarak masa 1 jam macam tu hingga yang ketiga. Lepas tu premis tu kenalah ditutup supaya orang tak masuk, supaya penyakit tu tak akan membiak. Semburan dilakukan di seluruh kawasan masjid termasuk ruangan solat khususnya pada bahagian karpet sebanyak 3 pusingan semburan. Di samping itu ingin kita maklumkan kepada jemaah semua, kita menggunakan klorok dan kesannya kalau kita nak solat juga mungkin ada kesan lah. Kita kena faham itu. Sebab itulah kita permisi kita kena tutup dan tak dibenarkan untuk solat di masjid ni. Selaras dengan arahan Perintah Kawalan Pergerakan, masjid tersebut ditutup untuk sebarang aktiviti, malah tindakan mengunci pintu pagar masjid turut dilakukan. Bintulu setakat Rabu telah mencatatkan 2 kes positif COVID-19. Datuk Seri Dr. Sim Kui Hian meminta rakyat faham apa pentingnya penjarakan sosial ketika menghadapi cabaran COVID-19 ini. Jelasnya individu yang tidak menunjukkan simptom COVID-19 masih ada kemungkinan menyebarkan virus ini. We do all this social distancing, closing down shops, closing down school, is basically to try to break the infection. To break the infection because the person who spread the infection may not have any temperatures, may not have cough, may not have shortness of breath. Tegasnya lagi, tempoh 14 hari ini sangat penting untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Justru kerjasama setiap individu amat mustahak untuk pastikan penjarakan sosial ini berkesan. These 14 days, right, is so important for us to break the transmission. It doesn't mean that you go around and wandering around, and the 14 days is for you to stay at home as much as possible. So that stay at home as much as possible. Spend time with your family. At the end of the day, for this social distancing to work, we need the cooperation of everybody to change personal behaviours, family behaviours, community behaviours. Baiklah, dengan itu sekian Awani Sarawak untuk hari ini. Saya Syaf Syukri. Assalamualaikum dan salam hormat.